Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad perlu mendedahkan butiran pelabur yang didakwanya mahu melabur sehingga Rm500 bilion dilangkaui. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, dakwaan bekas ahli Parlimen Langkawi itu benar, ia bakal mencipta sejarah dan rekod baharu buat Malaysia. Anda tahu tak, dalam sejarah pelaburan, jumlah pelaburan diluluskan tertinggi ialah Rm309 bilion setahun. Sejak Malaysia merdeka sampai sekarang, tak pernah ada pelaburan tinggi sampai Rm500 bilion. Masa Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri pun tak pernah ada pelaburan diluluskan setinggi itu. Kena ingat juga, Rm309 bilion ini adalah jumlah keseluruhan pelaburan yang dihimpunkan dari pelbagai sumber, bukan satu pelabur sahaja, dan pelaburan ini adalah untuk seluruh Malaysia dan bukan hanya di satu lokasi. Jika betul ada satu pelabur sanggup pelabur sampai Rm500 bilion di Langkawi saja, ini bakal jadi rekod baharu di Malaysia, katanya dalam satu penjelasan menerusi video di Facebook beliau hari ini. Sebagai menteri yang menjaga pelaburan, Tengku Zafrul berkata, andai benar dakwaan pelabur ini wujud, kerajaan akan mempermudahkan kemasukan pelaburan ini. Saya tak kisah siapa yang membawa masuk pelaburan itu, sama ada Dr. Mahathir, kerajaan atau pembangkang, sebab kalau pelaburan masuk, yang terima manfaat adalah rakyat. Jadi saya nak minta jasa baik Dr. Mahathir kongsi butiran pelabur ini, sedangkan pelabur nak melabur juta-juta pun kita sambut dengan tangan terbuka. Ini kan pula nak labur Rm500 bilion, memang kita bentang karpet merah dari lapangan terbang sampai ke hotel, katanya. DAP memutuskan untuk menamakan Chow Kon Yeow sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang untuk penggal kedua sekiranya Gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri apabila menang pada pilihan raya negeri PRN 12 Ogos ini. Setiausaha Agung DAP Antony Loke berkata, jawatan kuasa pemilihan calon DAP yang bermusyawarat pada malam tadi sebulat suara menamakan Kon Yeow yang juga ahli Parlimen Batu Kawan sebagai calon Ketua Menteri Pulau Pinang. Katanya, jawatan kuasa musyawarat itu diketuai beliau bersama 4 pucuk pimpinan termasuk Pengerusi DAP Lim Guan Eng, Timbalan Pengerusi DAP Gobind Singh Dio, Naib Pengerusi DAP Nga Kor Ming dan Naib Pengerusi DAP M. Kulasageran. Jawatan kuasa sebulat suara menamakan Chow Kon Yeow sebagai calon Ketua Menteri Pulau Pinang untuk penggal yang kedua. Keputusan telah dimaklumkan kepada Perdana Menteri dan beliau telah merestui keputusan itu kepada kami sebagai pengurusi Pakatan Harapan, kata Loke dalam satu kenyataan. Pengumuman itu menamatkan spekulasi Kon Yeow akan digugurkan sebagai Ketua Menteri. Sekurang-kurangnya 5 nama sebelum itu jadi sebutan sebagai calon Ketua Menteri Pulau Pinang jika Gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN berjaya mempertahankan negeri terbabit pada pilihan raya negeri PRN 12 Ogos ini. Mereka yang disebut-sebut termasuk Loke, ahli Parlimen Bukit Mertajam, Stephen Sim Chi Kiong dan juga Timbalan Menteri Keuangan 2, ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Dio, ex-Ko Pulau Pinang dan Jagdeep Singh Dio. Loke berkata, dalam musyawarat itu juga kepimpinan tertinggi DAP memutuskan untuk membuat pembaharuan besar dalam barisan exco kerajaan negeri yang mewakili DAP. Proses pembaharuan ini adalah satu keperluan untuk memastikan kesinambungan dan kelangsungan kepimpinan DAP di Pulau Pinang yang lebih muda, dinamik dan berupaya untuk menerajui dan memimpin Pulau Pinang ke arah yang lebih maju dalam semua bidang demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, katanya. Katanya, senarai penuh calon yang akan mewakili DAP dalam PRN kali ini akan diputuskan dalam musyawarat jawatan kuasa pemilihan calon yang seterusnya pada minggu hadapan. Semua calon DAP akan diumumkan selewat-lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon, katanya. Pada pilihan raya umum ke-14 PRU 14 lalu, DAP menyandang 19 kursi DUN di Pulau Pinang diikuti rakan komponen dalam PH yaitu PKR dengan 14 kursi dan Parti Amanah Negara Amanah dengan 2 kursi sama dengan bersatu ketika bersama PH. Barisan Nasional BN pula menyandang 2 kursi, kedua-duanya melalui UMNO manakala PAS menang hanya 1 kursi.
Baru-baru ini, ada seorang bekas Perdana Menteri yang sering dianggap sebagai negarawan telah meluahkan perasaannya di dalam sebuah hantaran Facebook berkenaan kononnya orang Cina Malaysia sudah menguasai keseluruhan ekonomi negara kita. Negarawan tersebut menukilkan hantaran selepas bersiar-siar di salah satu pusat beli bola yang baru dibina. Dikatakan semua pasaraya besar-besar milik orang Cina, orang Melayu tak dapat apa. Digambarkan juga oleh beliau bahawa semua kekayaan negara dibolot oleh orang Cina dan Melayu hanya dapat cebisan sahaja. Penulis merasakan mungkin negarawan tersebut sudah out of touch dengan masyarakat umum. Maklumlah, kalau ada pun Cina yang bersahabat dengan beliau, mungkin Cina tersebut adalah tauki besar dan bukan Cina yang duduk di proyek perumahan rakyat PPR ataupun di kampung-kampung. Pada hemat penulis, mungkin niat negarawan tersebut menulis sedemikian rupa hanya untuk memberikan sokongan kepada satu gabungan parti pada PRN yang bakal tiba nanti. Memandangkan parti yang disokong itu adalah parti yang berimagekan Melayu Islam, maka naratifnya perlulah memperjuangkan Melayu Islam walaupun pada hakikatnya ia tidak berlandaskan fakta. Seperti yang dijangka, negarawan tersebut menggunakan teknik politik yang sama semasa beliau menjadi presiden sebuah parti Melayu tidak lama dahulu. Orang Melayu tidak senaif dulu. Modus operandinya mudah takutkan orang Melayu dengan menjadikan orang Cina sebagai ancaman dari sudut politikal dan ekonomi, maka selepas itu diharapkan berbondong-bondonglah orang Melayu menyokong beliau. Perkara ini juga dilakukan oleh Adolf Hitler di Jerman suatu masa dahulu, di mana ia boleh mengakibatkan permusuhan antara kaum yang kronik. Namun begitu, orang Melayu pada ketika ini tidaklah senaif yang dipikirkan beliau. Kita sudah dapat menilai baik buruk sesuatu perkara sebelum mempercayai sebarang kenyataan yang dikeluarkan oleh seseorang, terutamanya daripada kalangan politikus. Seperti yang dikuatahari adalah mungkin ada orang-orang Melayu yang akan mempercayai kata-kata beliau sehingga menyebabkan prejudis antara kaum, sedangkan realiti kehidupan di luar sana bukanlah seperti yang digambarkan negarawan tersebut. Penulis tidak mempunyai rakan-rakan berbangsa Cina yang ramai, tapi penulis sering mengikuti program atau aktiviti amal yang diadakan di kawasan bandar dan juga luar bandar. Apa yang boleh penulis simpulkan di sini adalah bukan semua orang Cina itu kaya raya, malah di kalangan gelandangan di ibu kota dan juga golongan miskin di luar bandar ada juga orang Cina. Mungkin negarawan tersebut perlu singgah di lorong-lorong gelap bandaraya atau di kampung-kampung baru untuk melihat keadaan sebenar masyarakat berbelang kaum di negara ini. Orang Cina miskin di Malaysia nasibnya lebih sukar berbanding orang Melayu yang miskin atau daif. Mereka tidak mempunyai pilihan untuk mendapatkan bantuan sebanyak orang Melayu yang boleh mendapatkan sokongan daripada institusi seperti Baitul Mal dan zakat negeri tempat mereka bermastautin. Jika ada pun bantuan yang golongan Cina miskin terima adalah daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun NGO, amal yang khidmat mereka juga boleh diakses oleh semua kaum di Malaysia. Itu belum lagi kita ceritakan masalah sosial seperti ketagihan arak, perjudian, terjebak dengan pinjaman ceti haram dan lain-lain yang membelenggu komuniti Cina di negara ini. Ini menunjukkan untuk orang Cina Malaysia mencapai sesuatu kejayaan tersebut bukanlah dengan cara mudah. Seperti bangsa-bangsa lain di negara ini, sekiranya kita ingin berjaya, maka kita perlu berusaha untuk mencapai kejayaan tersebut. Jika ada jutawan atau hartawan Cina, percayalah mereka berusaha keras seperti mana usahawan-usahawan bangsa lain di negara ini. Ini membuktikan bahawa naratif yang semua Cina Malaysia itu kaya dan naratif Melayu terancam oleh kekayaan Cina Malaysia itu suatu mitos yang harus dilawan. Hakikatnya, musuh orang Melayu pada ketika ini adalah perebutan terhadap hak istimewa orang Melayu antara Melayu kaya yang menggunakan kabel dan Melayu miskin. Melayu miskin dan Melayu kabel, selepas berpuluh tahun dasar ekonomi baru DEB diwujudkan, ramai orang Melayu telah berjaya keluar dari kepompong kemiskinan kerana diberikan peluang untuk melanjutkan pelajaran dan juga diberikan modal untuk berniaga. Hasilnya, pada ketika ini wujud golongan profesional Melayu seperti doktor, jurutra, peguam dan lain-lain yang ramai di negara ini. Daripada polisi ini juga terbit perusahaan-perusahaan Melayu dan jutawan-jutawan Melayu yang secara langsung
telah meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti Melayu di Malaysia secara drastik. Masalah di kalangan kaum Melayu mula tercetus apabila golongan yang telah mendapat manfaat daripada polisi-polisi pro-Melayu daripada kerajaan ini menyangkakan ini adalah hak mutlak mereka sehingga menidakkan keperluan golongan Melayu miskin yang amat memerlukan bantuan. Sebagai contoh, seorang anak Melayu miskin pada era 1970-an telah mendapat manfaat daripada DEB sehingga menjadi seorang profesional. Pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan dan apabila dia menubuhkan perusahaan, dia juga mendapat bantuan-bantuan tertentu daripada kerajaan. Akhirnya, beliau menjadi seorang usahawan berjaya yang berupaya mengumpulkan harta bernilai jutaan ringgit. Namun, kini apabila beliau mempunyai anak-anak, beliau juga memohon inisiatif yang sama seperti bapaknya dahulu. Sudah semestinya pihak pengendali inisiatif tersebut akan mempertikaikan bahawa bapaknya sudah kaya raya disebabkan oleh DEB dan inisiatif lain. Sewajarnya, hak istimewa ini diberikan pula kepada Melayu lain yang masih miskin. Maka si bapa pula menelepon kawan-kawannya yang berjawatan tinggi untuk membantu beliau menempatkan anaknya di dalam skim bantuan yang sama seperti yang dinikmati dirinya pada era 1970-an dahulu. Sudah tentu akibat status si bapa yang sudah kaya raya dan berpengaruh, kawan-kawannya yang berjawatan tinggi akan membantu anaknya yang mahu menyertai skim yang sama. Akhirnya, tempat yang sepatutnya diberikan kepada anak Melayu miskin itu dipersembahkan kepada anak Melayu kaya yang bapaknya mempunyai kabel-kabel yang kuat dengan pihak yang berkuasa. Ini adalah realiti yang perlu dihadapi oleh setiap Melayu miskin di Malaysia, yang mana musuh mereka bukanlah orang Cina tetapi golongan Melayu yang sudah berjaya namun masih lagi menagih hak keistimewaan yang wajar dikhususkan kepada orang Melayu miskin. Isu ini bukanlah isu terpencil kerana ia masih lagi sedang aktif berlaku di negara kita tanpa disadari oleh sebilangan besar masyarakat Melayu di negara ini. Sikap orang Melayu kaya berkebel yang menindas peluang dan ruang Melayu miskin untuk berjaya adalah barah yang akan menghancurkan masyarakat Melayu di Malaysia. Akhirnya, hanya kelompok yang sama akan berjaya mendapat bantuan manakala kelompok Melayu lain tertinggal jauh ke belakang dan yang disalahkan adalah orang Cina yang dalam hal ini tidak terlibat langsung dalam mengancam survival atau masa hadapan bangsa Melayu. Saya berharap agar cerita mitos yang dicoretkan oleh negarawan tersebut tidak diambil pusing oleh orang Melayu secara keseluruhannya. Apa yang wajar kita tentang adalah sikap-sikap orang kita yang suka mengambil peluang orang miskin dari kalangan bangsa kita sendiri. Sekiranya kita mampu untuk berusaha, jangan kita gunakan kemudahan yang disediakan oleh mana-mana pihak, kerana kemudahan tersebut adalah untuk golongan yang lebih memerlukan. Nasihat saya kepada negarawan tersebut, sudah-sudahlah memainkan isu perkauman. Kita sebagai rakyat Malaysia harus disatukan dengan iltizam yang murni dan bukannya dipecahkan lagi dengan kenyataan-kenyataan dangkal daripada politikus yang sudah terlalu jenggot pemikirannya akibat kemaruk kuasa.